yaitu dia berasa sangat tenang dan juga gembira guys dalam memberikan informasi kepada polis. Sedangkan dia baru saja membunuh seorang mangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana konco-koncoku. Welcome to my channel. Macam biasa, terima kasih kerana klik video ni untuk mengetahui konten yang saya keluarkan. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, turn on your notification, okay? Dan bagi siapa yang baru singgah di channel ni, ini adalah channel yang menyajikan anda dengan konten-konten jenayah dan juga misteri di dalam dan juga luar negara. So, video pada minggu ni, apa case yang saya akan sampaikan kepada anda semua? Okay, jom. Very Idham Henyansyah atau dikenali sebagai Rian Jombang merupakan seorang warga Indonesia yang lahir di Jombang pada 1 Februari 1978. Rian ni guys merupakan seorang pembunuh bersiri di Jakarta dan juga Jombang. Dia juga dikenali sebagai The Smiling Serial Killer kerana dia ni mempunyai wajah yang sangat kacak dan juga mudah tersenyum. Dia ni membesar di bandar kecil guys, dan of course dia mempunyai keinginan yang besar untuk tinggal di bandar besar seperti Jakarta. Dilaporkan Rian ni seorang anak yang sangat pendiam dan tidak suka bergaul dengan adik-beradiknya yang lain, yang lebih tua darinya ataupun yang tidak mempunyai hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Juga semasa dia berumur 10 tahun guys, Rian ni sudah mula menunjukkan tanda-tanda tekanan mental dan dia menjadi bertambah ganas dari masa ke semasa. Pada 12 Julai tahun 2008, penduduk tempatan di bandar kecil iaitu Bandar Ragunan di Jakarta Selatan telah menemui beberapa beg hitam yang sangat mencurigakan yang diletakkan di kawasan luar zoo. Dan korang nak tahu apa yang penduduk sana jumpa? Diorang menemui kepala dan juga beberapa anggota badan yang lain yang telah dikerat dan diletakkan di kedua-dua beg berkenaan. Lantas mereka pun melaporkan perkara tersebut kepada pihak polis di Indonesia, dan juga polis datang pada 11 malam pada ketika itu serta mengambil bahan tersebut iaitu beg berkenaan untuk dibuat siasatan lanjut di Hospital Pusat Jakarta. Keputusan ujian forensik menunjukkan bahawa bahagian badan-badan yang mereka jumpai itu adalah milik seorang ahli perniagaan yang berumur 40 tahun yang bernama Harry Santoso. Pada 15 Julai 2008, dalam masa 3 hari selepas penemuan mayat tersebut, polis berjaya untuk mengaitkan pembunuhan itu dengan seorang lelaki bernama Rian yang menetap di sebuah pangsapuri di Margonda Residence yang terletak di kawasan kelas pertengahan Depok di Jakarta Selatan. Dan juga guys, menurut seorang wartawan Indonesia iaitu Indah Setiawati, salah seorang pegawai polis telah memberitahunya mengenai identiti Harry, dan dia pun wartawan kan, so dan dia terus ke rumah Harry dan juga menemu bual isteri beliau. Polis juga menemui satu nota yang ganjil di dalam rumah Harry yang boleh dikaitkan dengan Rian. Juga penemuan tu disokong lagi apabila kenderaan Harry ini ditemui di kawasan rumah Rian. Dan juga guys, Rian ni tidak mensyaki langsung yang polis tengah menjejaki dia. Dia pula menggunakan kad kredit daripada mangsanya iaitu Harry untuk bershopping guys. Telah mencuri lebih kurang $500 Amerika daripada Harry. Rian ataupun Very Idham Henyansyah yang berusia 30 tahun ketika itu telah berjaya diberkas oleh pihak polis bersama kekasihnya iaitu Noval Andreas, seorang lelaki juga. Dan juga menurut wartawan tersebut, si Indah Setiawati ini, apabila pihak polis membawa Rian ke hadapan publik dan juga membenarkan para wartawan untuk menyoal soalan, seorang daripada wartawan senior telah mengajukan satu soalan kepada Rian, bahawa adakah ini saja pembunuhan yang dilakukan oleh Rian ataupun dia telah membunuh lebih daripada satu. Dan juga guys, polis yang menjawab soalan tersebut, mereka menjawab mereka akan membuat siasatan yang lebih lanjut mengenai Rian dan juga kes-kes yang pernah dilakukannya jika ada. Pada mulanya Rian ditangkap
dia mengaku bahawa dia telah membunuh Harry Santoso. And then polis pun menyoal lagi dengan soalan-soalan yang lain. Dan juga menurut salah seorang polis yang bertugas, mereka mendapati Rian ni berkelakuan sangat pelik, iaitu dia berasa sangat tenang dan juga gembira guys dalam memberikan informasi kepada polis. Sedangkan dia baru sahaja membunuh seorang mangsa. Kerana guys, kebiasaannya kata pihak polis, jika seorang tu baru first time membunuh orang, dia akan berkelakuan murung dan juga sedih serta menyesal dengan perbuatan yang dia lakukan. Tetapi berbeza dengan si Rian ni, dia boleh happy guys. Dan tambahan lagi, pembunuhan yang dia lakukan ni adalah sangat ngeri, di mana dia mengerat tubuh manusia, okey. Kecurigaan pihak polis tu bertambah lagi apabila beberapa laporan telah dibuat di balai polis, iaitu laporan mengenai kehilangan orang yang telah lama, serta mereka melaporkan bahawa rata-rata orang yang dilaporkan hilang ada berkait rapat dengan Rian. Pada 19 Julai 2008, 4 hari selepas Rian ditahan, akhirnya Rian telah melakukan satu pengakuan yang sangat mengejutkan guys, iaitu dia mengaku telah melakukan beberapa pembunuhan semasa dia berada di Jombang, iaitu di kampungnya lah. Ini menambahkan lagi kehangatan kes ni, di mana dia adalah pembunuh bersiri yang melakukan pembunuhan di dua kawasan yang berbeza, iaitu Jakarta dan juga Jombang. Selepas itu, wartawan ada bertanya lagi dengan Rian, adakah dia menyesal dengan perbuatannya? Dan Rian menjawab, ya, dia menyesal sambil menutup sebahagian daripada mukanya guys. Pada 20 Julai 2008, pihak polis telah membawa Rian ni ke Jombang, iaitu ke rumah keluarganya di Jawa Timur, bertujuan untuk mencari bukti-bukti kes yang lain. Di dalam rumah tu guys, polis telah menemui beberapa barang-barang milik mangsa-mangsa yang hilang. Juga polis menemui satu tukul yang penuh dengan darah dan juga serpihan tulang di bilik Rian guys. Lepas tu kan, polis pun dengan tim dorang mula menggali di laman luar rumah Rian guys. Dan guys, dorang telah menemui 4 mayat yang tertanam di belakang rumah. Dan berita ni menjadi berita utama pada ketika itu, ataupun muka depan di setiap akhbar-akhbar di Indonesia. Mayat-mayat tu pun dihantar ke hospital untuk dibuat bedah siasat dan untuk dikenal pasti. Dan bukan setakat itu saja guys, sebab polis meningkatkan lagi usaha mereka dengan mencari ataupun menggali di kawasan rumah Rian. Yalah, mana tahu terjumpa lagi. Dan ya, betul, dorang menjumpai 6 lagi mayat guys. Dan pada ketika itu ramai orang menyangka yang maybe banyak lagi. So dorang push polis untuk buat carian seteliti yang mungkin lah. Namun penyiasatan polis memutuskan hanya 10 mayat yang ditemui di sekitar rumah Rian. Tambah dengan seorang tadi, Harry Santoso, menjadikan mangsa Rian berjumlah 11 orang guys. Dan dia melakukan pembunuhan ni sekitar tahun 2006 hingga ke 2008. Dalam perbicaraan selama 4 bulan, Ferry Idham Heriansyah ataupun dikenali sebagai Rian telah dituduh membunuh Harry Santoso 40 tahun dan disabit dengan 10 yang lain dan dijatuhkan hukuman mati guys. Dan sejak ditahan di penjara Cibanong, Rian ni boleh dikatakan mencapai status selebriti, okey, dengan autobiografinya yang menimbulkan kekecohan kerana pendedahan kisah hidupnya. Dia berkata, "Ini adalah tentang kekecewaan dalam hidup saya. Saya penat dengan hidup saya. Saya penat dengan masyarakat yang penuh dengan peraturan yang ketat. Saya mau menjadi yang terbaik dalam hidup saya. Kerana selama ini saya hidup dengan aturan orang lain dan itu merosakkan diri saya," kata Rian. Dan guys, yang paling amazingnya, semasa di dalam penjara, Rian ni boleh mendapat tawaran untuk membuat album guys. Kerana minatnya dalam nyanyian dari kecil lagi,
Dan juga dia tidak pernah menyangka yang perkara tersebut akan terjadi kepadanya. So dengan album yang belum dipasarkan lagi yang berjudul Persembahan Terakhir, Rian menjadi seorang daripada penjenayah sensasi di Indonesia, penyanyi pembunuh bersiri. Dalam temu bual eksklusif, Rian bercakap di depan kamera dari penjara Cibano. Dia mengatakan kepada wartawan yang dia sebenarnya tengah sakit. Tetapi kerana dia telah berjanji untuk setuju di temu bual, dia pun terpaksa memenuhi. So wartawan pun curious lah kan, macam, Rian, kamu sakitnya apa dong? Dan Rian pun menjawab bahawa dia sudah 5 bulan menghidap penyakit tifus. Katanya lagi, sejak didiagnosis dengan penyakit tersebut, badannya semakin kurus guys. Walaupun tingkah lakunya sangat baik, peramah dan mempunyai wajah yang kacak, mudah tersenyum, tetapi pembunuhan yang telah dilakukannya telah memberi gelaran yang sangat boom, iaitu pemotong daging Jombang oleh warga Indonesia. Kata Rian, sejak dia kecil sehinggalah meningkat dewasa, kekecewaannya terhadap family dan juga parentsnya bertambah-tambah guys, sehingga kan mewujudkan satu personality yang dia sendiri pun tidak sangka. Katanya lagi, walaupun fizikalnya nampak lembut, peramah semua tu, tapi sebenarnya di dalam dirinya tu mungkin lebih keras daripada apa yang orang lain tidak tahu. Juga Rian menceritakan bagaimana dia boleh menjadi seorang pembunuh bersiri kepada wartawan guys. Dia berkata dia tidak mau dipaksa ataupun diperlekehkan oleh orang lain. Dia mau membela dirinya walau dengan apa cara sekalipun. Rian turut berkata, seboleh-bolehnya dia tidak mau melakukan pembunuhan lagi. Namun sekiranya dia perlu membunuh untuk mempertahankan dirinya, dia akan melakukannya lagi. Rian berkata lagi, dia akan sentiasa mempertahankan haknya. Masa kecil, Rian katakan dia tidak bahagia. Dan antara family-nya yang nampak karakter Rian ni adalah bapaknya sendiri. Di dalam satu temu bual eksklusif, katanya beliau teringat yang Rian ni memang ada satu angin guys, yang turun naik, tak boleh dijangka lah. Juga bapaknya cakap lah, Rian ni tidak boleh mengawal antara kesabaran dan juga kekejaman. Rian dijatuhkan hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada 6 April 2009. Oleh sebab itu, Rian telah mengadakan persidangan rundingan. Namun, Rian tetap dijatuhkan hukuman mati. Namun guys, dia ni tak putus asa, di mana dia membuat lagi permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung juga memutuskan hukuman mati terhadap Rian. Namun guys, sehingga hari ini sebenarnya Rian masih tidak dijatuhkan hukuman mati. Kes ni masih dalam proses mahkamah. Hal ni kerana bapaknya iaitu Ahmad tadi mengklaimlah bahawa si Rian ni sebenarnya ada masalah sakit mental dari kecil dan tidak menyedari perbuatannya. Dan perkembangan terakhir yang diketahui mengenai Rian ni, apabila dia memohon lagi pengurangan hukuman, pengampunan kepada Presiden Indonesia guys, Jokowi, pada 7 Oktober 2016 baru lagi. Dalam fail permohonannya tu, dia memasukkan tulisan tangan yang menerangkan alasan untuk meminta pengampunan. Dalam tulisannya juga dia menyatakan bahawa dia menyesal dengan perbuatannya dan juga meminta maaf di atas pembunuhan yang telah dilakukannya, iaitu membunuh seramai 11 orang. Dan ya, sampai situ saja kes daripada Rian ni guys. So apa pula pendapat korang di luar sana mengenai kes ni? Ataupun korang ada kes-kes yang menarik yang ingin saya ulaskan ataupun bentangkan kepada korang semua? Jangan malu dan segan, just komen di bawah ataupun direct DM di Instagram ataupun Facebook, yang linknya saya letak di bahagian description. Juga guys, jangan lupa untuk ambil pengajaran sebanyak yang mungkin daripada channel ni. Dan ya, sehingga berjumpa lagi untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum. Hantam memang.